Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mastanna bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah. Muslimin sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertamanya dan selamanya sama-sama kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita diberikan keizinan untuk sama-sama menunaikan solat maghrib, sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda di hari kiamat nanti insya-Allah. Tuan-tuan, kita masuk kepada hadis yang ke-25 pada malam ini daripada 40 hadis penawar hati yang dihimpun ataupun yang dikarang oleh disusun oleh tuan guru kita Ustaz Fahmi Zamzam. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada buku ilmunya ini dunia dan akhirat insya-Allah. Hadis yang ke-25, sepatah kata yang mencemarkan air lautan. Oh, sedap dia buah tajuknya tuan-tuan. Satu perkataan sahaja yang dikeluarkan tetapi kesannya boleh mencemarkan seluruh laut yang ada di muka bumi ini. Tu dia tuan-tuan. 7 lautan. Bayangkan tuan-tuan, laut kita punya orang panggil apa, tangki air rumah kita pun rasa besar dah. Ini laut tuan-tuan, laut 7 lautan, tetapi kerana sepatah kata, satu perkataan yang disebut menyebabkan air laut itu tercemar. Jadi nak habaq kat kita betapa kesannya, betapa beratnya perkataan yang disebut itu. Apa dia yang nak dibincangkan tuan-tuan? Tak apa, sihat sikit, perut tak apa nak ni, dia macam meragam. Tapi tak makan nasi 2 hari lah. Nak makan benda lainnya, mi je. Tak boleh tak perut nasi ke? Kononnya lah tak mau makan nasi. Nampak gaya tak lagi. Lega dengan ayat tu. Tuan-tuan, sepatah kata yang mencemarkan air lautan. Hadis daripada Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min safiyata kaza wa kaza. Qala ba'dhu ruwati ta'ni qasirah. Faqala laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazathu. Qalat wa hakaitu lahu insana. Faqala ma uhibbu anni hakaitu insanan wa inna li kaza wa kaza. Rawahu Abu Daud wa rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah bagi kamu, kata Safiyah ini,
Kata Aisyah ini, cukuplah bagi kamu Sofiah itu begini. Aisyah sebut dekat Nabi, Sofiah tu macam ni. Berkata setengah daripada perawi hadis, artinya dalam hadis yang lain, apa yang katakan begini yang dimasukkan oleh Aisyah bahawa Sofiah itu pendek atau rendah orangnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau telah menuturkan. Nabi tegur Sayyidatina Aisyah. Nabi kata apa? Kamu telah menuturkan satu kalimah yang kalau dicampur dengan air lautan, nescaya kalimat itu akan membusukkan air lautan tu. Oh, tu dia. Nescaya kalimah itu akan membusukkan air lautan itu. Dan berkata pula Aisyah radhiyallahu anha, pernah aku ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal seseorang, lalu baginda Nabi bersabda, aku tidak suka menceritakan hal seseorang sesungguhnya walaupun diberikan kepada aku begini. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi. Jadi tuan-tuan, ada beberapa cerita lah, kita nak ambil beberapa pengajaran daripada hadis ni yang kita boleh simpulkan, yang kita boleh ambil, yang kita boleh jadikan sebagai iktibar. Nombor satunya tuan-tuan, kita manusia ini Allah Ta'ala anugerahkan kepada semua manusia, kita lah terutamanya, bila kita ketemu lah tuan-tuan, satu nikmat yang disebut sebagai lisanun ataupun lidah. Satu alat panca indera yang lembut yang diletakkan oleh Allah di dalam mulut manusia. Allah letak lidah itu dalam mulut manusia, lisan ni. Walaupun lidah itu sifatnya, tuan-tuan, sifatnya lidah itu dia tidak bertulang. Tuan-tuan, orang selalu sebut lidah tidak bertulang. Tapi saya baca dalam satu artikel, dia kata di hujung pangkal lidah tu ada tulang lembut. Tak tahu lah, wallahu alam, kita kena orang kaya tengok. Tuan-tuan, kita sembelih lembu, hak tu kita berebut sangat kadang-kadang. Lidah sedap, lidah tu. Tak tahu lah tuan-tuan. Satu lagi, orang tak mau tapi sedap, tapak kaki rupanya sedap. tapak kaki lembu tu, hak kuku tu, kita bakar, kita buang kuku dia tu, hak dalam tu, rupanya sedap je. Sedap lah pasal kita buat kan. Try tengok, orang tak mau, kita pun ambil lah kaki tu, bakar, tengok. Susah lah bunyi pun. Kita makan nak duk jadi, tak apa, nak try tengok. Nak try tengok kaki, tuan-tuan, kuku tu. Bila kita bakar dia, kita buang kuku-kuku dia tu, buang lah tuan-tuan ni. Buang kuku dia tinggal dalam tu, punya tu sedap tuan-tuan. Cuba try. Jadi apa kata, lidah pun macam tu. Lidah ni satu anggota kalau hak binatang tu katanya sedap tuan-tuan. Dia tidak bertulang, tetapi ulama kata dia ada dua kesan je. Dua akibat besar yang akan berlaku kepada lidah ini. Kesan dia, dia bawa tuan dia itu ke syurga, ataupun dia bawa tuan dia tu ke neraka. Tuan-tuan, itu lidah. Kalau kita tengok zahirnya lidah ni tuan-tuan, kalau kesihatan, dia membahagikan lidah tu kepada 3 bahagian. Tu ada Allah alam kepada cikgu-cikgu kesihatan kan. Yang berfungsi, hak yang nak berfungsi, hak yang nak tahu masam ke, masin ke, tawak, hebiak ke apakah, hak bahagian hujung-hujung lidah ni tuan-tuan. Hujung lidah tu. Tentulah nak fungsi lidah yang pertama, dia sebagai panca indera untuk merasai sesuatu yang masuk ke dalam mulut itu, sama ada masin ke,
tawak hebiang ke, sedap tak sedap ke, tang lidah ya. Masuk dalam ni tak ada apa dah tuan-tuan. Hang sedap tak sedap pun dia telan dia. Kan? Sedap tak sedap pun tang lidah ya tuan-tuan. Lidah. Roti canai sedap pun tang lidah lah. Ada. Kan? Tang lidah tu. Kalau lidah mai apa orang kata tak apa sihat, hak sedap pun lidah kata tawak hebat. Tu something kat lidah tu. Jadi tuan-tuan, satu, lidah fungsi dia untuk merasai sama ada yang masuk itu ada rasa apa-apa, manis ke masam ke. Yang kedua tuan-tuan, katanya lidah ini dia berfungsi sebagai pembantu kepada bila kita menghisap sesuatu tuan-tuan. Macam budak-budak bayi hisap nenen tu tuan-tuan, kalau tak ada lidah, nenen tu tak akan keluar. Bukan nenen, susu tu tak akan keluar. Susu tu tak akan keluar. Jadi lidah tu membantu. Jangan boleh try lidah tu mana gelap. Lidah tu membantu. Kata kau tak ada lidah, memang susu tak akan keluar. Jadi dia kata lidah itu berfungsi sebagai pembantu untuk nak bagi keluar cairan apa nama tu tuan-tuan. Yang ketiga, dia kata proses untuk lidah itu berfungsi sebagai membantu untuk proses bila kita makan, kita mengunyah. Kita mengunyah makan tuan-tuan, dan waktu kita mengunyah itu, lidah itu akan bekerja sama dengan pipi supaya satu tak keluar. Lidah ni tuan. Yang kedua, bila kita kunyah-kunyah itu tuan-tuan, dia akan menghasilkan ayat liuk. Bila kita kunyah nyap tu, dia akan hasilkan ayat liuk. Dan ayat liuk tu lah nikmat yang cukup besar tuan-tuan. Boleh masuk makanan, masuk dalam kita punya saluran tu bagi elok. Rupanya ada kanser lidah tuan-tuan. Saya baca satu kisah kanser lidah. Dia tak boleh makan sebab ayat liuk kering. Ayat liuk dia kering tuan-tuan. So kita ada ayat liuk ni, kira alhamdulillah, syukur banyak-banyak pasal lidah kita masih lagi berfungsi. Tuan-tuan, lagi dia kata lidah membantu untuk kita mengunyah. Hak tadi bantu untuk kita, dia kata kerjasama dengan gigi, dengan pipi apa semua. Hak ni kerjasama dia kata dengan untuk menghasilkan dia kata ni ujung-ujung lidah apa semua tu nak kotoran-kotoran yang ada kat gigi apa semua, dia kata semua tu lidah, fungsi lidah. Dan lagi melindungi mulut dari kuman. Lidah tuan-tuan. Melindungi mulut, melindungi mulut daripada kuman. Lidah tu tuan-tuan. Sebab tu hari ni kita pakai mask ni. Mana mask? Hilang. Kita pakai mask tuan-tuan. Sebab nak melindungi daripada kuman tu masuk. Kita pakai mask. Malam ni Selangor. Budak. Boleh balik? Boleh balik Kan balik main ni lah. Lambat lagi 14 esok lusa tak boleh balik. Kan? Punca dia tuan-tuan. Dan satu aja dia pun sebut fungsi lidah yang menyebabkan orang itu sama ada syurga neraka tu, antaranya apa dia? Membantu untuk berkomunikasi. Tuan-tuan, lidah itu alat untuk bantu kita berkomunikasi. Gerakan lidah itu boleh mengeluarkan bicara-bicara kita tu, dan dia akan bekerja sama dengan bibir, menyebabkan patah-patah perkataan yang keluar daripada mulut kita itu orang panggil mudah difahami, senang orang tangkap. Kalau lidah telo tuan-tuan, kadang-kadang nak cakap orang tak orang nak boleh nak apa. Selalunya orang tua-tua lah, kadang-kadang ayah-ayah kita yang stroke kadang-kadang tuan-tuan, lagu tu lah. Lidah kita nampak lidah dia macam elok tuan-tuan. Kita tengok ayah saya lidah macam elok.
apa nama, tapi tak boleh nak keluar. Lidah tu jadi keras. Zahir lidah tu elok, tapi dia punya kita nampak elok, tapi dia kan dia keras tuan-tuan. Sebab tu zahir nak jaga lidah kena jaga. Masa kita budak-budak dulu orang kata jaga lidah ni jangan makan apa pinang syah tu. Makan pinangnya tak boleh sebut raw, jadi raw. Pupu saya sampai lah anak dua dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh sebut raw. Pasal lidah keras. Nak kata makan apa nama sirih pinang dulu pun tak pun. Ini memang macam itulah tuan-tuan. Kan lidah dah tak boleh dah nak ni. Okey. Dan lidah ini tuan-tuan dalam satu hadis yang apa nama yang disebutkan oleh yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, satu hari Nabi sebut siapa yang boleh bagi jaminan bagi jaminan antara ma baina lihyaihi, antara dua apa nama kumis itu, artinya jaga lidah tuan-tuan. Dan hadis kesinambungan hadis itu ma baina rijlaihi, ataupun antara dua pahanya. Tapi kita nak fokuskan ma baina lihyaihi, antara dua kumisnya, apa dia, mulut dan juga lidah ni tuan-tuan. Sehingga kan dalam hadis itu Nabi sebut jaminan syurga. Tu dia, jaminan syurga tuan-tuan kepada orang Muslim yang jaga lidah dia, yang jaga mulut dia tuan-tuan. Jaga mulut, jaga lidah. Jaga mulut macam mana? Jaga mulut daripada memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu, benda-benda ataupun sumber yang haram tuan-tuan. Tu jaga mulut. Lagi jaga lidah. Okey, jaga lidah tuan-tuan. Saya buka dalam kitab apa nama, dalam Riyadhus Salihin tadi dia kata jaga lidah. Dia tak sebut jaga lidah itu apa nama, tidak menyebut apa mengumpat apa semua, tidak. Tapi dia kata jaga lidah itu memperbanyakkan istighfar. Buat tengok tuan-tuan, kalau kadang-kadang orang kata jaga mulut itu, memanglah bila memperbanyakkan istighfar, automatiklah dia tidak melakukan benda-benda yang boleh orang panggil apa, menghilangkan kita punya fungsi lidah itu, ataupun boleh menyebab datangnya dosa. Bila kita sebut apa nama dosa tu tuan-tuan, beberapa benda yang perlu dijauhi. Dengan lidah itu yang paling ringan, memang kita pun selalu buatlah. Dia kata jauhilah lidah daripada mengucapkan sesuatu yang tidak perlu. Tuan-tuan, tak perlu. Artinya agak-agak kalau kita nak menutur tuan-tuan, kita nak bercakap, tahanlah lidah daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak berfaedah. Lepas tu dia kata tadi, jaga lidah itu dengan memperbanyakkan istighfar. Kan? Kerana lidah perlu dibasahi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu nombor satu tuan-tuan. Kira paling ringan lah, mengucapkan sesuatu yang tak perlu. Jauhilah daripada mengucap sesuatu yang tak perlu. Kita kadang-kadang tuan-tuan, pengucapan yang tidak perlu ini tu dia tak akan berlaku kalau seorang-seorang tu. Kalau berlaku seorang-seorang tu something jugalah. Kan duduk seorang-seorang, duduk melalak kan. Tapi kadang-kadang buat juga lah kereta seorang-seorang macam tu. Nak pergi hilang ngantuk. Kan? Tak tahulah Cik Man buat tak. Kadang-kadang lah kereta bukan ni, macam-macam keluar kan. Hang azan lah, hang apa, hak azan lah, hak menyanyi hak lagu 50-an 60-an pun kadang-kadang keluar juga. Bila waktu bawa kereta seorang-seorang. Tuan-tuan. Bila waktu mana? Malam pula. Malam. Tapi kalau tak balik dari sini ke Sungai Bangi dak lah.
Kan? Lalu kok sidang kadang-kadang tuan-tuan. Satu yang kedua waktu mengantuk. Waktu mengantuk tuan-tuan bawa kereta seorang-seorang. Macam-macam lah keluar. Satu. Okey, yang kedua dia kata lidah ni jaga jangan sampai terdorong mengucapkan perkara yang batil. Yang tadi benda sia-sia, benda yang tak patut diucap, benda yang tak perlu, kan, pun Nabi minta jauhi. Dan yang kedua ni mengucapkan benda ataupun perkara-perkara yang batil. Maksud yang batil ni tuan-tuan, sesuatu yang yang mohong lah. Itu yang mohong. Tuan-tuan tak tahulah yang mohong tu tuan-tuan nak bayang, nak bayangkan macam mana mohong tu tuan-tuan. Yang mohong lah. Kan 13 hari bulan ke mohong macam mana, wallahu alam. Tak tahulah tuan-tuan, tunggulah tengok. Jangan marah kan. Dia tunggulah. Kita ni rakyat je. Tunggu je lah. Kan? Tengoklah apa nak jadi tuan-tuan. Yang kita duk bimbangnya ni, Sabah dah mula malam ni, seluruh Sabah, esok seluruh Selangor pula. Tak mustahil tuan-tuan dia boleh main balik kat kita, seluruh Malaysia balik. Cuma walaupun dia kata tadi pengetua sekolah anak saya pun hantar mesej dalam grup tu, jangan bimbang ibu ayah, dia kata anak-anak tuan-tuan yang duk utara, selatan, timur, barat, kami akan uruskan untuk hantar balik. Esok malam, esok periksa lagi, besok lah periksa apa SPM ni, kita apa trial ni, ujian percubaan ni, esok last, malam besok mula balik. Pengetua kata kita akan usahakan untuk menghantar balik pasal sampai 27 2 minggu. Yang sonoknya cikgu nak main tak boleh, cikgu duduk kawasan PKPD. So kena hantar balik sebab dia tak suruh ambil. Tuan-tuan, terdorong mengucap perkara yang batil itu, contoh yang dia beri, contohnya bermegah-megah ataupun berbangga-bangga dengan maksiat yang kita buat. Aku sabit aku tua ya ni, aku muda, kalau aku muda tahuan lah. Contoh tuan-tuan, kan orang muda waktu muda dulu kira hero kampung dusun lah tuan-tuan, kira dia hero lah kan. Lepas tu bila tua ni orang nampak dia slow, dia tapak long, apa nama orang kata, dia apa orang kata, aku sabit aku tua dah, kalau aku muda macam dulu, dia kata. Jadi tuan-tuan, ungkapan itu nak habaq kata dia, satu, dia tak taubat, dia tidak bertaubat. Artinya dia tak buat jahat tu bukan pasal bertaubat, pasal tua ya. Pasal dia tua ya. Tuan-tuan, kalau dia bertaubat, dia tak akan ungkap kata sabit tua, tak mau dah tua ni, taubat dah. Itu taubat tuan-tuan. Tapi kalau dia tak bertaubat, masih lagi bermegah-megah, berbangga-bangga dengan hak dia buat waktu dia umur 40 tahun dulu ni, lah umur 80 contohlah kan. Hak kita umur 40 ni Cikgu Zul, hak umur 20 tahun dulu kot. Kan, kalau umur 20. Kemudian yang ketiga, dia kata cuba jangan ataupun hindarilah lidah itu daripada bercakap membuta tuli, tidak ikut hukum-hukum yang ditetapkan, dan bercakap tidak berdasarkan ilmu kerana kejahilan. Tuan-tuan, jahil dia bercakap ni. Tapi tuan-tuan, orang jahil ni bercakap, orang yang dia kadang-kadang nak jahil, bukan jahil tapi itu dia lah, jahil ni bukan tak pandai tuan-tuan, jahil ni dia tak reti agama. Tapi kadang-kadang bila dia bercakap pun tuan-tuan, Allahu Akbar, kalah orang. Dia punya huraian tuan-tuan apa nama, lepat, tuan-tuan kenal tak lepat kan? Lepat, tag lah YouTube tu, lepat tak? Lepat lepat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar dia cakap,
Ustaz Sa'ad Kalahawai, dia punya tasawufnya, dia punya ilmu dalaman dia tu kira Allahu Akbar. Kan? Tapi bukan nak kata dia jahil, bukan nak kata dia tu kan, tapi itulah dia bercakap, orang panggil apa, tidak berlandaskan apa yang patut dia cakap lah. Lagi hak kuih teruk tuan-tuan, dia mengeluarkan ataupun jauhilah daripada mengeluarkan kata-kata yang berbau, yang seolah macam memaki hamun dan bercakap kotor. Cakap kotok tuan-tuan. Kotok ni dalam bahasa kita Kedah kata apa dia? Lo'lak. Lo'lak. Kalau musim haji itu tuan-tuan, dalam orang yang pi haji itu, bila pi haji itu Allah sebut al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa. Fala rafasa. Rafasa tu tuan-tuan, mengeluarkan perkataan-perkataan yang lo'lak. Lo'lak. Sebenarnya lo'lak tuan-tuan. Lo'lak kan? Tak gamak nak sebut lo'lak tu kadang-kadang. Tapi jadi tuan-tuan, waktu lain pun tak patut buat, tapi waktu buat haji tu lagi-lagilah nak Allah sebut dalam Al-Quran tu, bila kamu haji pada waktu-waktu tertentu, siapa yang terpilih tu dia kata fala rafasa. Jangan buat, jangan bercakap, jangan menuturkan sesuatu yang lo'lak. Lo'lak tu dia kaitkan cerita tu satu bahasa-bahasa, orang panggil apa, bahasa-bahasa kelambu, bahasa-bahasa kelambu. Macam mana kelambu? Lo'lak tuan-tuan, bahasa lo'lak lah kan, bahasa lo'lak. Wala fusuqa wala jidala. Yang kedua fala rafasa wala fusuqa. Fusuqa lah ni satu perbuatan orang-orang fasik. Tuan-tuan, orang fasik. Dan yang ketiga wala jidala, jangan duk bertengkak-tengkak. Allah sebut tu tuan-tuan. Sebab apa? Kalau pi haji tak tengkak tu tak sah. Kan? Kalau pi haji tak bertengkak tak sah. Bukan tak sah haji. Tuan-tuan ambil tak sah haji pula. Wala jidala tu artinya Allah sebut jangan bertengkak-tengkak, jangan tinggi suara. Tapi kalau pi haji tu orang akan tinggikan suara. Tuan-tuan, masuk jidal tu memang akan jadi benda yang antara inilah sebab masyaqqah mengerjakan haji tadi tu, nak perlukan kesabaran, nak perlukan tasamuh, tolak ansur apa semua tuan-tuan. Kan kalau tak ada tolak ansur itulah yang boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang tadi ni. Maki hamun, cakap kotor, yang sepatutnya bukan waktu haji je, waktu lain pun sama tuan-tuan. Itu duk ranking yang keberapa tadi? Lepas tak berfaedah, pendorong kepada kebatilan, bercakap membuta tuli, tak ikut sebab kejahilan, lagi mengeluarkan perkataan yang maki hamun, perkataan yang kotor-kotor kan, haram jadah apa semua kan. Tuan-tuan, ada orang tu biasa je di mulut dia tuan-tuan kan. Jadi jangan biasakan kalimah-kalimah itu. Tuan-tuan, yang kita itu untungnya kita duduk dalam majlis ilmu ini, paling tidak tuan-tuan, kalau hak duk biasa sikit-sikit tu tahanlah. Tahan keluar daripada perkataan-perkataan yang macam tu. Hadis yang kita bincang malam ni tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah dia sebut dekat Nabi, Sofiah tu rendah, pendek kan, rendah pendek. Nabi kata kat Aisyah, hang jaga ungkapan hang tu, kalau kalimah yang kamu sebut itu wahai Aisyah, kalau dicampur dengan ayak laut, busuk ayak laut tu. Nak habaq kata apa dia tuan-tuan? Kalimah yang dikeluarkan oleh Aisyah tadi itu walaupun pendek, tapi unsur ada di sana, unsur-unsur yang tidak enak didengar. Okay, dibincangkan lagi tuan-tuan. Pertama, yang keluar perkataan itu Aisyah. Yang kedua, Aisyah tuju perkataan itu kepada Sofiah.
Siapa dia Safiah? Siapa dia Aisyah? Aisyah Ummul Mukminin, Safiah pun isteri Nabi. Safiah pun isteri Nabi, Safiah pun Ummul Mukminin. Jadi abang kata tuan-tuan, kalau kita mengeluarkan satulah dibincangkan, kita mengeluarkan perkataan yang tidak baik itu kepada siapa dia tuan-tuan? Somebody. Kalau keluar kepada Nabi lagilah, kan, mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak patut dikeluarkan kepada Nabi, ungkapan yang tak sepatutnya. Walaupun kita rasa macam betul, tapi tak boleh nak sebut betul, tak boleh nak kata itu dikaitkan dengan Nabi. Contohlah tuan-tuan, memanglah akal kita menyebutkan orang yang seperti mana yang orang barat menyebutkan, bila sebut Nabi kan, 3-4 hari lepas pun ada dalam Facebook kan, kuat sek Nabi menikah ramai apa semua pasal Nabi tu ada orang panggil kuat, ada punya nafsu kuat. Tuan-tuan, memang kita fikir lagi logik akal, orang menikah banyak tu oleh kuat, tapi untuk Nabi tuan-tuan, istilah itu tak ada untuk istilah tu kepada Nabi. Jadi bila tak ada ungkapan tu tuan-tuan, kerana istilah yang macam tu kerana itu Nabi. Tuan-tuan, memang Nabi walaupun dia manusia tuan-tuan, manusia macam kita, tapi dia bukan macam kita. Manusia macam kita lah, tapi Nabi bukan macam kita. Lepas tu nak keluarkan satu ungkapan yang nak habaq kata Nabi pun muhung kan, pernah kan Nabi pun tipu, Nabi pun pelarian. Tuan-tuan, itu ungkapan yang tak patut dikeluarkan. Sebab kita cakap itu kepada somebody. Siapa dia tuan-tuan? Kalau kita cakap dekat Tuan Mahathir tak puas lagi, sebut. Kita cakap dekat kawan kita tak puas lagi. Kalau cakap kita sentuh tu dekat Nabi, jaga tuan-tuan, na'udzubillah. Kerana bincangkan dalam hadis ni kan, kerana Said Aisyah dia cakap dekat Ummul Mukminin, dia cakap dekat Safiah tuan-tuan. Nah abang kata memang ungkapan itu tak bagus, tetapi lebih tak bagusnya bila ungkapan itu kita tujukan kepada somebody yang tak patut ditujukan. Kalau sama-sama kita melawak main, mungkin tak jadi masalah tuan-tuan. Kemudian benda yang patut dijauhi oleh lidah ni antaranya dia kata nyanyian tuan-tuan. Sebab Nabi memperingatkan nyanyian itu akan menumbuhkan nifak, kemunafikan di dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan sayur-sayuran. Dibincangkan tuan-tuan, bila kata nyanyian tu bukan kata nyanyi je, tak tuan-tuan. Nyanyian yang nyanyian yang dinyanyi, ungkapan ataupun dia punya seni kata dia itu orang panggil melalaikan, kemudian didendangkan pula dengan suasana keadaan yang mengasyikkan tuan-tuan. Itu yang disebutkan sebagai nyanyian yang patut dijauhi tuan-tuan. Tapi kadang-kadang dengan menyanyi ni orang boleh semangat di medan perang, itu pun nyanyian juga tuan-tuan. Tapi bila kata nyanyian yang patut dijauhi oleh lidah itu apa dia? Nyanyian yang melalaikan. Apatah lagi kalau kita dengar nyanyian tu daripada orang-orang ataupun penyanyi yang penyanyi tuan-tuan kan, khayal pula dengan penyanyi tu, macam-macam lah tuan-tuan. Tapi duk jauh-jauh tu tuan-tuan, kadang-kadang lagu tu lah yang menghiburkan. Tuan-tuan bisa duk jauh tuan-tuan, bisa duk di Mesir ni tuan-tuan, 3-4 tahun tak balik, kerinduan tu saya tanyalah tuan-tuan. Dekat seminggu 2 tak puas lagi, cik mana. Tapi hebat 3-4 tahun tak balik, walaupun tak ada bini balik kampung lah kan. Kan antara lagu yang tak, masa zaman saya dululah, zaman saya muda-muda dulu tuan-tuan, masa tu kaset, bukan, tak ada CD, tak ada ni, tak ada hari ni, tak ada lah ni tuan-tuan. Kaset yang ada lagu Ramlah Ram, nampak kata jiwa macam tu je tuan-tuan kan, jiwa nampak gaya sebaya ya kita tu kan.
main lagu hak la ni tak masuk di hati langsung. Lagu hak la ni tuan-tuan. Kan lagu dulu lagu Ramlah tuan-tuan. Dia pun jadi tuk lah ni. Tuan-tuan. Tapi nyanyian yang dimasukkan dijauhi itu ialah nyanyian yang lara-lara tuan-tuan, sampai tak boleh tengok menyanyi pula tu, kira faham lah. Lagi dia kata di sana perlu juga jauhi gurauan yang boleh menyebabkan menyebabkan dosa, gurauan yang melampaui batas. Tuan-tuan, kita bercakap, kita melawak dengan kawan kita pun ada juga batasan-batasannya tuan-tuan. Jangan sampai, mungkin Sayyidatina Aisyah tadi ni dia sebut mungkin dia nak melawak je kot, mungkin kita boleh andai yang dia nak melawak, tapi jaga melawak yang macam itu pun kadang-kadang boleh sampai tahap gurauan yang melampaui batas. Lagi tuan-tuan, mengejek dan memperolok-olok, mungkin yang ini kot Sayyidatina Aisyah disebut, Tuan Sofiah tadi ni dia sebut mengejek ataupun memperolok-olokkan. Cukuplah bagi hang dia kata dekat Nabi, dia kata apa? Dia kata kat Nabi, hasbuka, cukuplah untuk kamu ya Rasulullah, min safiyatin kaza wa kaza. Cukuplah untuk kamu ya Rasulullah, Safiyah yang pendek, yang rendah ni. Dia kata macam tu. Mungkin dia nak mempersenda-sendakan. Nabi kata ungkapan tu tahu dalam laut pun busuk air laut. Busuk air laut. Apatah lagi tuan-tuan, menyebarkan fitnah, berdusta, berbohong. Tuan-tuan, itu lagi-lagilah termasuk dalam kategori orang panggil dosa-dosa lidah yang perlu dijauhkan tuan-tuan. Berdusta, berbohong. Harap-harap tak berdusta lah 13 hari bulan tuan-tuan. Kalau berdusta juga 13 hari bulan tu, kita kerati. Bukan kita sokong, kita pun tak sokong, kan? Tapi tu dia lah macam mana. Pakai akak sumpah habis dah, kan? Tapi cukup kacau bilau. Tuan-tuan tak usah hati kacau bilau tuan-tuan. Kan? Cukup yang yang berlaku di Sabah tu, hak di Sabah tu mai kat kita ni, kesan Sabah ni. Tuan-tuan, kalau berlaku lagi macam mana yang akan berlaku tu tuan-tuan, kita ni baliklah. Kita akan panggil PKP balik. Okey. Besar sekali dosa yang dibawa oleh lidah seseorang yang tidak bertulang ini. Hanya dengan satu kalimah yang mudah sekali diucapkan, tiba-tiba kalimah tersebut mampu mencemar lautan yang luas yang tidak bertepi ini. Sebab tu nak jaga lidah. Kalau tadi jaga mulut tadi, jauhi makanan yang haram, jaga lidah, perbanyakkan istighfar, memohon keampunan, bertaubat daripada dosa. Itu yang dikatakan menjaga lidah tuan-tuan. Bila kata banyak istighfar, bila kata banyak memohon taubat, banyak itu tuan-tuan, maka terhindarlah hak tadi-tadi ni. Perkataan sia-sia, perkataan yang haram, memperolok-olokkan berdusta, berbohong, apa semua itu. Terkadang kita terlalu senang menghitung dan menyebut keaiban orang lain. Tabi'i lah tuan-tuan. Itulah yang berlaku, mudah berlaku. Kita ini terlalu senang menghitung, kemudian menyebut keaiban orang lain. Senang mengumpat, mudah menghina orang kerana kita terlupa dengan dosa besar yang dibawa oleh lidah. Tuan-tuan, lidah tu. Tetapi bila kita mau berfikir dan merenung sejenak kepada bencana yang diakibatkan oleh lidah, maka barulah lidah rasa tersentak dari menuturkan perkataan yang keji dan perkataan-perkataan yang terkutuk itu. Tuan-tuan, jadi sekurang-kurangnya hadis yang kita bincang pada malam ni tuan-tuan menggambarkan kat kita, kata ma yalfizu, apa yang keluar daripada mulut kita ni
tuan-tuan, dia akan dipertanggungjawabkan. Maka yang keluar itu, biarlah yang keluar ini tuan-tuan sesuatu yang memang dia akan dipertanggungjawabkan. Maka tanggungjawab itulah tuan-tuan yang akan orang panggil apa, yang akan dihitungkan nanti ini tuan-tuan, yang boleh memberikan manfaat kat kita. Kalau yang keluar itu sesuatu yang tak patut dikeluarkan tuan-tuan, maka selagi nyawa di kandung badan, istighfar, sifatlah banyak-banyak tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita insya-Allah dosa-dosa lidah yang kita buat itu, kadang-kadang dalam keadaan sedar tuan-tuan, kadang-kadang dalam keadaan tak sedar, kita kena lidah-lidah ni. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama insya-Allah tuan-tuan. Antara pengajarannya lagi, lidah itu menjaga lidah daripadanya. Sebab apa kena jaga lidah? Sebab daripada lidah lah dia kata akan melahirkan perbuatan yang membawa kepada dosa-dosa. Contohnya dosa kemaluan, kan dia akan mai daripada lidah. Kan dia mengorak dulu, dia tackle dulu, kan menggunakan lidah tu dulu tuan-tuan, ungkapan, ucapan, barulah dia akan ke dosa kemaluan tu. Sebab dibincangkan tadi kan, orang yang Allah Ta'ala bagi, Nabi bagi jaminan, orang yang boleh jaga antara dua kumisnya dan dua pahanya. Dan awasilah kata-kata, jangan disebabkan tergelincir dan kelembutan lidah menyebabkan punca, dan juga kita dicampakkan punca kepada dosa, dan kita dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu daripada kelemahan sendiri. Sekian aqulu qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.